luar biasa karena saya dikabarkan, bukan dikabarkan, daripada pagi tadi pergerakan kami di sini terbatas. Kenapa? Karena hujan, betul agak hujan yang agak romantik saja kan. Romantik jadi menyebabkan kebanyakannya hadir hari ini memberi satu komitmen untuk sampai di Dewan ini. Tepukan lagi sekali untuk yang hadir hari ini. Luar biasa. Sebenarnya saya takut ke depan dengan anda semua. Tahu sebab apa? Kerana saya tengok masing-masing macam nak makan. Okey, tepuk sikit. Saya takut, jangan macam tu. Boleh tak kita buat dalam konsep santai-santai, boleh? Untuk konsep santai-santai, jadi saya mohon yang belakang tu boleh tak penuhkan yang depan dulu. Bila kita penuhkan barisan hadapan ni, kenapa kita nak adakan dalam konsep santai? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh bah. Okey, penuhkan depan dulu, yang belakang tu. Mai. Apa? Mai. Warga Sabah luar biasa. Okey. Boleh bang. Kita penuhkan depan dulu. Yang berada di luar sana tu, mari penuhkan depan. Yang berada di dalam dewan ni duduk depan. Kerana hari ini kita membawa sesuatu kepada orang di hadapan. Special untuk orang depan Okey. Kita teruskan. Saya ni kalau bercakap lagi introduce saja pun dah tengah jam. Okey. Welcome AHB. Selamat datang. Presentation SPP Smart Partner Preview yang ketiga di presentation yang ketiga di Kota Kinabalu. Tahniah kepada anda saya ucapkan. Saya ucapkan kepada anda. Luar biasa warga Sabah. Tepukan lagi sekali kepada anda yang hadir hari ini. Seorang je yang pernah dengar bioteknologi. Saya pun tak pernah dengar sebelum ni. Okey. Sebenarnya bioteknologi adalah teknologi yang terkini. Teknologi yang mendapat perhatian kerajaan Malaysia terutamanya, mendapat perhatian dunia amnya di dalam pengkajian ataupun pembangunan. Bioteknologi adalah contohnya seperti penculturan tisu. Okey, tisu culture. Okey, di sini AHB, Asia Herbal Biotech baru bermula pada 2010. Tanggal Jun 2010 dan hari ini tuan-tuan dan puan untuk pengetahuan anda, sebuah syarikat di Malaysia, sebuah syarikat bermula di Malaysia, 100% Malaysia syarikat statusnya, dan hari ini telah memasuki pasaran Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan insya-Allah kita akan terbang ke Filipina. Welcome Filipina. Okey. Dan tak tepuk. Saya sebenarnya saya takut lah. Adakah saya bercakap tak faham ataupun terlalu syok dengar? Jangan begitu bang. Okey, next kita tengok. Kenapa AHB ditubuhkan? Kenapa kita menjalankan perniagaan ataupun kita memperkenalkan bioteknologi kepada semua rakyat Malaysia terutamanya? Kerana yang pertamanya tuan-tuan dan puan, kerana yang pertamanya bah, betul. Kerana yang pertamanya bah, hari ini tuan-tuan dan puan kita menghadapi masalah kesihatan, betul? Ya. Masalah kesihatan yang macam mana? Masalah kesihatan yang cukup kronik tanpa kita sedar, betul? Anda tahu tak masalah kesihatan di dalam setiap diri kita datangnya daripada mana? Dari mana bah datangnya bah? Permakanan bah, betul bah, tepuk sikit. Macam mana aku nak buat video tu? Boleh? Okey, datangnya daripada pemakanan tu, kan? Hari-hari kita makan, hari-hari kita makan. Jadi untuk selesaikan masalah penyakit kita, apa yang perlu kita buat? Tak perlu makan, Betul. Tak perlu makan, tak ada sakit. Betul. Bukan. Okey, jadi kita hari-hari kita terpaksa makan. Betul. Kerana tuntutan untuk kita hidup, kita perlu makan. Cuma persoalannya daripada makanan kita tadi, hasilnya datangnya daripada pertanian, datangnya daripada penternakan, datangnya daripada makanan-makanan luar yang diimport dari Thailand, dari macam-macam lah. Thailand, nasib baik tak ada orang Thailand sini. Okey, datangnya dari luar sana yang diawet, betul? Dan datangnya daripada sumber air di dalam bumi kita, betul? Ini adalah punca-punca makanan yang kita makan hari-hari, betul?
tanpa kita sedari, makanan punca ingredient nutrisi di dalam bahan-bahan yang kita makan ini semakin hari semakin mendapat pencemaran. Betul? Betul? Iya, betul. Jadi di sini tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak. Okey. Jadi di sini tuan-tuan, kita lihat antara punca pencemaran di dunia hari ini datangnya daripada dua. Yang pertamanya makanan, yang keduanya datangnya daripada pencemaran milenium nama dia. Nak tengok pencemaran milenium? Nak tengok? Saya nak tunjuk pencemaran milenium. Siapa nak kopi free sebatang? Angkat tangan. Haji tak mau. Haji tak ci. Haji je manja. Boleh adik? Kejap. Adik tahu tak? Adik dicemari oleh pencemaran milenium. Tak tahu, betul? Okey, saya nak tunjukkan. Adik dicemari pencemaran milenium. Ambil sekejap. Adik handsome. Kopi sedia satu batang? Satu batang kopi? Bungkus. Tak, saya hari tu cikgu cakap di Sabah tak kat batang. Saya cakap batang bungkus pula. Pening saya. Okey, satu bungkus kopi sediakan. Seperti kayu untuk batangnya. Hari tu saya cakap dengan cikgu, ini satu sachet kopi atau satu aku kasih semua orang satu batang kopi saja. Saya pun ingat Sabah panggil batang tu. Salah rupanya ya. Okey, ini kopi. Ini bukan saya mau apa, saya mau kasih dia saja. Okey. Ada handphone. Handphone ada ya? Okey. Saya sebelum tu saya mohon ribuan kemaafan kerana tadi mungkin rehat yang tak mencukupi. Saya baru saja pulang daripada Jakarta. Kita ada preview di Jakarta. Dan Jakarta pun saya 2 minggu di Jakarta. Jakarta, Pulau Bangka, Medan, Bandung, semua saya dah pergi semua. Dan saya pulang saja ke KL 2 hari, terus saya terbang ke KK. Dan semalam saya pula dibawa ke Papar. Alhamdulillah, warga Papar luar biasa. Saya selut warga Papar semalam. Tanpa planning, tanpa perancangan, lebih 20 orang. Warga Papar, kita tepuk sikit untuk warga Papar. Dan saya terpaksa mencari hotel hingga pukul 5 pagi. Action sangat, tak apa check in dulu. Kan? Jadi 5 pagi pun dapat hotel. Dan tak cukup tidur. Hari ini akibatnya mata saya kemerahan. Dan kehandsomean saya hilang. Okey, next pencemaran. Saya tunjuk sikit pencemaran. Yang pertama tadi adalah pencemaran makanan, betul? Makanan dan minuman. Saya nak tunjukkan pencemaran yang kedua dinamakan pencemaran milenium. Handphone mana? Handphone. Saya tunjukkan. Antara pencemaran milenium di dunia hari ini adalah handphone. Salah satunya. Bukan sekadar handphone, semua barangan elektronik. Semua barangan elektronik dan elektrik adalah menghasilkan ilmu gaib. Bukan menghasilkan ilmu gaib, menghasilkan pencemaran milenium. Contohnya begini. Radiasi. Jadi okey deh ya. Saya nak tunjuk. Sekarang ni ada lagi handphone? Tiada lagi, Bang. Okey, sekarang dia sudah kurang pencemaran milenium pada body dia lah. Saya tunjukkan buktinya. Saya tunjukkan macam mana. Okey. Adik boleh buat begini. Buat begini dia ya. Buat adik. Lagi buat. Okey. Saya nak satu orang lagi. Tolong saya boleh? Kalau tak ada orang saya buat sendiri lah. Okey. Tahan buat Pak, saya mau tarik. Itu kau sudah lagi buat. Boleh ya? Okey, ini pencemaran milenium. Selepas 5 second. Adik buka. 1, 2, 3, 4, 5. 5 second seluruh body 100 trilion sel dalam badan out. Waktu ni jika berlaku sebarang pencemaran makanan, minuman atau sebagainya, body dia akan dicemari oleh pencemaran tadi. Buktinya gini. Cuba buat ni sekali. Tahan lagi kuat pada tadi. Tahan lagi. Dah habis. Out. Ini pencemaran milenium. Terima kasih. Silakan. Itu adalah pencemaran milenium yang tanpa kita sedar. Kalau anda suka sangat BBM, suka sangat Viper lah, suka apa tu, WhatsApp lah, macam-macam. Suka sangat tidur handphone bunyi di kepala, tidur selalu
Anda hati-hati. Anda berkemungkinan Anda akan terkena serangan kanser. Berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah pakai handphone. Saya pun pakai handphone dulu. Okey, itu yang pertama. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat. Apabila pencemaran tadi memasuki dalam sistem badan kita, kita akan dihinggapi penyakit-penyakit yang dinamakan sebagai penyakit degeneratif. Okey, penyakit degeneratif tahu? Tahu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang terbaru ataupun degeneratkan oleh virus ataupun kuman yang mengalami satu proses pembangunan kuman dia begitu. Okey, contohnya begini. Anda pernah dengar SARS? Pernah dengar SARS? Pernah dengar H1N1? Okey ya. 10 tahun yang lepas Anda pernah dengar SARS? Tak pernah dengar, betul? 10 tahun yang lepas Anda pernah dengar H1N1? 10 tahun yang lepas Anda pernah dengar kencing manis? Pernah. Hari ini Anda pernah dengar kencing manis? Betul? Betul kan? Dan jadi penyakit degeneratif adalah penyakit yang sebelum ini kita tak pernah dengar, hari ini kita pernah dengar. Okey. Faham kan? Itu degeneratif. Jadi semakin hari semakin banyak penyakit degeneratif dihasilkan oleh rakyat Malaysia terutama. Okey. Selamat datang kepada mereka yang baru hari. Minta maaf kerana kita termula awal. Bukan anda lambat. Okey, tepukan sikit. Okey, next kita lihat. Okey, jadi ini saya bercakap menggunakan fakta, tuan-tuan dan puan. Ini adalah fakta yang diambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atas kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan, adakah anda tahu antara penyakit yang paling ramai rakyat Malaysia, Asia amnya alami setiap tahun dan setiap hari? Anda tahu tak? Antara punca kematian penyakit di Malaysia terutamanya. Adakah anda tahu? Tak tahu, betul? Mengikut fakta daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atas kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia, punca kematian utama di Malaysia adalah diabetes. Okey, kita tengok. Kalau di Sabah dia panggil apa? Kencing manis. Kencing manis. Kalau saya pergi Indonesia, saya pening kepala saya. Kan? Asal urat lah, urat hasang lah. Apa benda saya pun pening kan? Tapi di Sabah ni alhamdulillah lebih kurang sama. Diabetes atau kencing manis, tuan-tuan dan puan. Adakah anda tahu hari-hari kita makan nasi, betul? Adakah anda tahu di dalam 1 cup nasi mengandungi 10 sudu gula di dalamnya? Adakah anda tahu? Tahu? Alhamdulillah, tepukan sikit kepada mereka yang tahu. Ada yang tak tahu tak? Ada tak yang tak tahu? Tak tahu? Ada yang tak tahu, betul? Jadi hari ini saya ingin beritahu kepada anda. Atau makan saja ya. Okey, kita masak nasi 1 cup, 1 pot, 1 pot kan. 1 pot tu mengandungi 10 sudu gula yang tanpa kita sedar mengandungi di dalam nasi kita. Jadi lagi banyak kita makan nasi, lagi banyak makan kita nasi, lagi banyak kita makan nasi, berkemungkinan tuan-tuan dan puan diabetes adalah akhirannya. Okey. Yang keduanya, adakah kita makan sayur? Betul? Ada makan sayur? Piramid makanan. Piramid makanan di dalamnya ada sayur. Perlu makan sayur. Adakah anda tahu di dalam 1 genggam sawi, di dalam 1 genggam sawi mengandungi 3 sudu teh gula? Baru tahu. Okey, jadi hari ini saya beritahu Jadi itu semua antara punca datangnya diabetes kepada kita semua. Okey, next. Jadi mengikut statistik 3.4 juta orang menghidapi kencing manis. 54,000 orang hilang anggota badan setahun. Untuk pengetahuan anda, gambar yang kita tunjukkan di sini adalah gambar yang kita ambil live daripada pesakit-pesakit Asia Herbal Biotech yang kita rawat. Dan alhamdulillah mereka sekarang dah fully survive. Okey Dan yang kedua, punca penyakit utama yang kedua adalah
kanser. Mengikut statistik, 1 daripada 5 wanita berisiko tinggi kanser payudara. Adakah anda faham statement tu? Faham ah? Apa maksudnya? 1 daripada 5 wanita berisiko tinggi kanser payudara. Adakah lelaki tidak menghadapi penyakit kanser payudara? Jadi jangan takut wanita. Anda bukannya termasuk dalam statistik saja, lelaki pun termasuk dalam statistik. Kerana apa? Minta maaf cakap, lelaki pun mempunyai payudara. Betul? Betul tak betul? Betul. Jadi anda sebagai wanita jangan kata aku sajalah sakit payudara. Lelaki suka-suka je tak sakit payudara. Jadi anda di dalam dewan ini termasuk saya, tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan anda, selepas kita lahir, di dalam badan kita dah mengandungi sel kanser. Adakah anda tahu? Tahu tak? Lahir saja hari ini, hari yang sama, kita di dalam badan kita telah pun mengandungi sel kanser. Cuma berapa cepat dan lambat saja untuk dia timbulkan dia punya aura dia. Aura lah dia panggil, betul tak? Nak tunjukkan kekuatannya. Jika dia tunjuk cepat, habis kita. Kalau dia tunjuk di payudara, kanser payudara. Kalau dia tunjuk di cervix, kanser cervix. Kalau dia tunjuk di prostat, kanser prostat. Kalau dia tunjuk di hidung, jadi kanser hidung. Kalau dia tunjuk di mata, kanser. Tengok. Bagus, alert. Okey ya. Okey, next. Dan seterusnya, kita tengok. Antara punca kematian utama di Malaysia, 6 orang mengalami stroke dalam setiap 60 minit. 1 jam 6 orang jadi kena stroke. Yang ni statistik Malaysia, tuan-tuan dan puan. Bukan statistik dunia tau. Statistik Malaysia. Rakyat Malaysia. 6 orang alami stroke. Adakah anda tahu punca stroke? Tahu tak punca stroke? High blood. Okey. Boleh jadi doktor. Ramai orang cakap tahu, bila darah tinggi saja, high blood saja, kena stroke. Tapi kita untuk membuat rawatan di dalam badan kita, kita kena tahu punca, betul. Sakit stroke tu puncanya datangnya daripada apa? Datangnya daripada makanan, betul. Makanan yang kita makan sewaktu masuk di dalam esophagus. Dia panggil esophagus ni, kerongkong esophagus. Betul doktor? Aku macam doktor. Betul tak? Belajar sains tu bukan sikit. Saya suka yang belajar sains. Okey. Di dalam esophagus, waktu masuk di dalam esophagus berlaku satu proses yang dinamakan Kester, iaitu proses pembahagian kepada sistem pertumbuhan ataupun penerimaan nutrisi ingredient di dalam badan. Okey ya. Sewaktu itu tuan-tuan dan puan, jika asid urik terutamanya di dalam badan terlalu tinggi, proses Kester itu tak akan berlaku 100%. Dan berlaku kolesterol kristal. Kolesterol kristal akan melekat di dalam saluran darah kita, menyebabkan kita terkena darah tinggi. Jadi cara untuk protection darah tinggi, protection stroke, caranya adalah menyingkirkan kolesterol kristal. Betul tak? Sebelum ni kita tak tahu punca, jadi macam mana kita nak rawat? Pergilah jumpa doktor, pergilah shopping ubat. Bulan ni 2 beg, bulan depan 1 beg. Betul? Oh, hari ni doktor bagus lah, bagi 1 beg, jaga pakcik. Lama-lama buah pinggang pula problem. Betul? Okey, next kita tengok. Seterusnya, apakah tindakan kita? Tindakan kita. Ini yang selalu kita buat, betul tak betul? Ini yang selalu kita buat. Kita habiskan semua simpanan kita. Kita ambil apa yang ada di dalam beg. Kita ambil simpanan anak dan isteri. Kita ambil tanah jual untuk membuat rawatan ke dalam tubuh. Betul tak betul? Masuk hospital ada insurans. Tak ada insurans rumah ada. Jual rumah, jual tanah. Betul? Ini yang kita lakukan sebenarnya. Bila kita lakukan lakukan penyelesaian macam ni, kita tidak menyelesaikan masalah utama, tuan-tuan dan puan. Macam saya cakap tadi, kencing manis, stroke datangnya daripada kolesterol kristal. Betul? Jadi, cara rawatan dia menyingkirkan kolesterol kristal. Betul? Betul tak betul? Jadi di sini, adakah habiskan duit simpanan, jualan aset, duit PC ke duit SP untuk menyelesaikan masalah ni? Ini tindakan kita yang paling salah. Yang ni kurang salah sikit. Sebab apa? Sebab saya doktor.
Okey, salah juga tapi kurang salah sikit. Tapi untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan, ubat-ubatan yang dikeluarkan oleh pihak hospital di dunia dikawal sedia oleh HDA tidak boleh mengubati penyakit. Hanya sekadar untuk menghilangkan rasa sakit, tuan-tuan dan puan. Hilang sementara. Contohnya, kita aksiden, luka tang sini, cocok tang sini, dia akan bagi apa? Paracetamol. Pergi doktor B, aduh sakit pinggang. Sakit pinggang, dia bagi apa? Bukan ibuprofen, paracetamol juga dia bagi betul. Panadol tu, paracetamol, Panadol. Okey, betul tak betul? Pergi pula, alamak, anakku terkena air panas, dia bagi apa? Paracetamol juga dia bagi. Betul tak betul? Jadi maksudnya PCN, paracetamol, bahasa kita faham Panadol tu adalah dia sebut macam-macam, painkiller lah, aspirin lah, apa semua. Asalnya adalah paracetamol. Yes, jadi maksudnya tugas paracetamol menghilangkan rasa sakit, tapi tidak merawat kesihatan di dalam badan kita. Kita rasa macam dah hilang sakit. Oh, hilang dah pening kepala aku. Padahal tidak Allah pun dia. Kita tak tahu. Dah. Okey ya. Jadi di sini, di AHP kita memperkenalkan satu penyelesaian kepada masalah ni. Kita pergi kepada punca penyakit itu sendiri. Jadi cara dia macam mana? Kita memperkenalkan rangkaian produk kesihatan. Makanlah banyak mana pun tak boleh mencacatkan sistem badan, kerana dia adalah makanan. Makanan, dia bukan ubat. Yang kita perkenalkan di sini adalah makanan. Saya ulangi, makanan bukan ubat, tetapi makanan yang boleh mengubati. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kita pergi kepada punca penyakit itu sendiri. Okey. Okey dah, okey ni. Kusuk je macam bawah kat saya. Okey. Ini konsentrate nak dengar ni. Konsentrate dengar Okey jadi okey, kita tengok. Saya perkenalkan di sini produk kita bermacam-macam produk. Ada kopi, ada jus, ada macam-macam produk ada. Anda boleh tanya kepada rakan-rakan yang bawa anda tu. Kesesuaian anda nak guna terpulang pada anda. Tetapi tuan-tuan dan puan, AHB Asia Herbal Biotech hari ini memperkenalkan satu produk yang dinamakan sebagai Cordyceps. Adakah anda pernah dengar Cordyceps? Pernah? Chinese group ada sini. Ada Zhong Chung Ha Chao. Zhong Chung Ha Chao. Wah, luar biasa. Dia bawa Cordyceps. Wih, kaya lah you. Ini berapa gram ni you beli? You tahu tak berapa? Saya tahu. Chinese kau pilih biar dia pilih. Ini ya, ini Cordyceps. Bagus, saya pinjam satu. Saya pinjam satu. Bawa pula hari ini. Bawa pula. Terus nanti dia orang bilang apa tu? Satu biji. Ini Cordyceps. Ini namanya Cordyceps. Cordyceps ada dua jenis. Satu Cordyceps liar. Cordyceps liar dia panggil Cordyceps sinensis. Yang lagi satu dia panggil Cordyceps militaris. Okey ya, ini boleh tolong. Saya pergi Shanghai sana dengan Rashidi. Kita ambil itu makan. Tak ada masalah. Rasanya seperti sang. Okey ya. Ini dinamakan sebagai Cordyceps. Anda boleh pas ke belakang. Cordyceps ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Cordyceps liar. Asal Cordyceps liar ni adalah sejenis herba diraja. Herba yang dah pun ada di dunia ni 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu dah ada di dunia ni Cordyceps ni. Cuma keunikan Cordyceps ni tuan-tuan dan puan, dia cuma boleh tumbuh di pergunungan Tibet sahaja. Dia tak boleh tumbuh di tempat lain. Itu yang menyebabkan harga di pasaran Cordyceps, harga di pasaran dunia melambung. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan dan puan, boleh mencecah sehingga 300 ke 450 ribu ringgit 1 kilo. Sebab tu saya cakap tadi, you beli tu berapa kilo? Okey, you beli berapa gram? Berapa gram you beli tu? Sekarang saya tanya 1000 sudah. Gitu saja sudah 1000. 1000 1000 sudah.
Belum masak lagi ya. Okey. Jadi tuan-tuan, 1 gram boleh mencecah sehingga RM450. Itu sebabnya ada yang mengatakan ini adalah makanan orang kaya. Betul tak? Tapi anda jangan risau tuan-tuan. Tak perlu risau. Cuma orang cakap makanan orang kaya. Kita di sini semuanya kaya. Kenapa? Kita semua kaya. Kaya budi bahasa, betul. Tepukan sikit kepada anda. Okey, no problem. Okey, jadi ini adalah sejarah Cordyceps tuan-tuan. Dia mempunyai 1500 tahun yang dulu sudah ada di dunia ini. Jadi tuan-tuan, atas penyelidikan bioteknologi yang dibuat oleh Tsinghua University. Okey, saya tanya anda satu soalan. Jika katakanlah ditakdirkan di atas gunung Kinabalu mempunyai Cordyceps, adakah anda ingin berhenti kerja beramai-ramai pergi cari Cordyceps? Ya, betul. Ya, betul tak? Lebih baik pergi cari Cordyceps atas gunung Kinabalu, betul? 1 gram RM450, betul tak? Jadi situasi yang sama terjadi di Tibet. Situasi yang sama terjadi di Tibet. Apabila benda ini teramat mahal di pasaran, ramailah orang yang pergi untuk mengambil secara haram, secara tak haram, secara halal, secara makruh, secara sunat. Semua adalah. Okey ya. Jadi semakin hari semakin pupus Cordyceps ni di Tibet sana. Atas dasar tu kerajaan negeri China takut benda ni terus pupus hingga bila-bila. Dia melantik satu universiti. Universiti yang mendapat pengiktirafan universiti terbaik di China. Dan universiti yang mempunyai ranking nombor 40 di dunia mengkaji cara pengkaceran penanaman tisu culture Cordyceps. Okey, faham? Menanam semula menggunakan tisu culture. Dan hari ini tuan-tuan, atas usaha sama tu dengan kos 5 juta US dollar, AHB melalui bioteknologi negara, Asia Herbal Biotech melalui bioteknologi negara berjaya membeli patent number cara penanaman tisu culture Cordyceps tu daripada Tsinghua University dengan kos 5 juta US dollar. Okey tak okey? Faham tak faham? Faham. Maksudnya di sini pendeknya pemahamannya di dunia ni hari ni hanya AHB yang mengeluarkan produk Cordyceps bioteknologi kerana kita international patent. Itu saja. Okey, tepuk sikit untuk AHB. Dan ini kilang kita di Bukit Tinggi Innovation Park Klang. Tapi anda cuma boleh tengok gambar termasuk saya. Kerana baru naik tiang. Baru naik tiang. Tapi insyaAllah 2015 full complete. 2015 mahal ni. Simpan tu. Hati-hati tu. Nanti ya, kalau dia rakut dia tak ambil emas pun, dia ambil. Emas baru RM180, ini RM480. 1 gram. Okey. Okey, ramai orang tanya saya, okey, apa bezanya antara bioteknologi, produk penanaman bioteknologi dengan yang liar? Original mesti lagi pure lah, betul tak? Original lagi masih bagus lah daripada yang tanam semula, betul? Tapi melalui kajian daripada clinical journal, clinical testing daripada saintis seluruh dunia mendapati produk penanaman Cordyceps menggunakan bioteknologi, kita berjaya untuk menggandakan ingredient nutrisi di dalam Cordyceps berbanding yang liar 28 ke 30 kali ganda. Jadi maksudnya kalau yang liar tu dijual 480,000 1 kilo. Yang bioteknologi, anda nak beli 1 kilo, anda jual tanah. Betul tak? Lagi mahal value-nya sepatutnya. Kerana ingredientnya kita upkan 28 ke 30 kali. Okey, that's why testimoni kita luar biasa. Hari ini makan, mata tak nampak, boleh nampak. Hari ini makan, tangan gini, boleh jalan. Boleh jalan tak? Boleh agak. Okey, boleh gerak. Okey. Saya sendiri depan mata saya, seorang adik terlantar 5 tahun berpenyakit yang misteri. 9 doktor pakar daripada SJMC, Subanjaya Medical Center yang dulunya, sekarang dia panggil Sime Darby Hospital. Sime Darby Hospital. Adik ni, ayah dia membelajarkan
RM500.000 untuk rawatan dia selama 5 tahun. Depan mata saya sendiri, selepas sekali penggunaan, daripada terlantar dia bangun. Depan mata saya sendiri suka, wow. Dia cakap, luar biasa. Nanti saya tunjukkan gambar dia.